ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripadanya kita dapat bersama bertemu dan berhimpun sekali lagi pada malam ini dalam beberapa kuliah yang kita terpaksa tangguhkan sebelum daripada ini, dan Alhamdulillah kita dapat bertemu semula pada malam ini, walaupun mungkin dalam tempoh yang singkat, sebab insya-Allah saya akan habiskan kuliah sekitar azan Isyak 8.20, dan selepas itu kita akan solat Isyak, dan selepas itu kita akan, saya buka jualan sikit lah di belakang sana, dan 8.50 saya akan gerak ke Action 24. Ada sikit urusan dan saya kena sampai Gombak sebelum pukul 10. Pandai-pandai buat kereta macam mana. Sebab pukul 10 ada lori nak hantar rumah, hantar barang banyak sikit, ada barang lain. Jadi tuan-tuan, walau bagaimanapun, insya-Allah Allah mempermudahkan urusan kita semua. Kita sambung bacaan kita pada malam ini, muka surat 70, menggunakan kitab 50 tanda-tanda orang munafik menurut daripada Al-Quran dan Sunnah. Sambungan muka surat 70, nombor yang ke-41. Tanda yang ke-41 bagi orang munafik adalah keluh kesah apabila ditimpa musibah. Keluh kesah, mengeluh apabila Allah Ta'ala menimpakan musibah ataupun ujian ataupun apa juga bentuk kepada seseorang manusia. Baik, disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, mengeluh setiap orang yang terlepas dari mengalami musibah yang ditakdirkan Allah, yang hanya untuk menguji keimanan kepada Allah. Oleh itu, setiap Muslim yang beriman kepada Allah tidak seharusnya merasa keluh kesah apabila mendapat suatu musibah atau bahaya yang ditentukan Allah, kerana itu tergolong orang munafik yang tidak bersyukur kepada Allah. Baik, malam ni kita nak bincang sikit tajuk tentang keluh kesah, di mana keluh kesah ini adalah antara sifat yang tidak baik, yang tidak elok, yang tidak cantik, yang lahir daripada diri orang-orang yang dianggap sebagai munafik. Apabila Allah Subhanahu wa taala menguji kita, baik itu dalam hidup ini, kita tidak akan terlepas daripada sebarang bentuk
yang dipanggil ujian, yang dipanggil cobaan-cobaan, halangan-halangan, atau apa juga bentuk yang Allah nak tengok tahap keimanan kita kepada Dia. Ayat yang kedua dalam surah Al-Ankabut, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasi ayyutrak ayyaqulu amanna wa hum la yuftan. Allah kata, tidakkah manusia itu dibiarkan begitu saja? Allah kata, aku takkan biarkan manusia itu begitu saja dengan dia hanya mengaku aku telah beriman, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah Ta'ala. Allah kata dalam ayat kedua surah Al-Ankabut, aku takkan biarkan manusia begitu saja bercakap sana sini, aku beriman, aku beriman, aku beriman, sedangkan belum diuji oleh Allah. Jadi kena ingat muslimin-muslimat, hidup ini adalah hidup yang penuh dengan ujian. Memang sunnah kehidupan kita Allah buat macam tu. Ujian ini datang dalam kepelbagaian sudut, kepelbagaian bentuk, dalam perkara-perkara yang kadang-kala kita tak boleh nak jaga. Kita dah menyusun elok, susun atur dengan baik, kita merancang, tetapi perancangan Allah juga yang terbaik. Saya dah plan daripada semalam, 2-3 hari lepas, kan? Jadual saya sepatutnya besok, hari Sabtu minggu keempat, tapi malam besok ada program besar Sekolah Agama Menengah Rawak, atau singkatan dia SAMI, sebab kita buat sambutan Jubli Perak, lebih kurang 25 tahun sambutan peringkat sekolah. Sekolah lebih dah daripada 25 tahun, tapi kita buat Jubli Perak. Dan saya sebagai salah seorang AJK yang terlibat. Dan malam besok kita ada jamuan, kita kata makan malam lah, jual meja, nak cari duit untuk sekolah. Dan kita panggil, kalau ikutnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan jalan-jalan kita panggil, tapi dia dah menang semalam, dia tak datang. Besok lah. Jadi yang datang orang lain, mungkin Dato' Sri di Yusuf ke, wallahualam. Jadi program tu malam besok, jadi saya kena hadir sebagai community. Dan programnya berlangsung bermula pagi besok sampailah Ahad tengah hari. Ahad kita ada forum yang membariskan bekas pelajar-pelajar keluaran SAMI, antaranya Ustaz Hasnil Abu Bakar tabung haji, tapi dia tak nampak pasal dia terbang pergi haji. Jadi yang tinggal Ustaz Ehsan Husni, Imam Masjid Negara, saya dan Ustaz Fadil Ustaz Haryanto, belum Ustaz Ismail Kamus. Dia pun keluaran SAMI juga. Dia tingkatan 1, saya tingkatan 5. Maknanya saya lebih muda daripada dia. Sepatutnya. Jadi tuan-tuan, itu program besok, kan? Jadi terpaksa bawa malam semalam, sepatutnya dah Peti Besar Selangor pula turun Gombak. Jadi kita raih lah, dia datang masjid, so kita raih forward ke malam ni pula. Saya plan dah daripada pagi tadi, saya nak keluar lepas maya asar daripada rumah nak datang sini.
Pukul 5 dah habis lewat pun saya bajet pukul 5 saya mesti dah keluar. Itu kita punya perancangan. Allah susun jadi lain. Orang sebelah pula telefon nak jumpa sembang pula macam-macam. Orang datang rumah ambil barang 5.45 baru keluar. Jadi alhamdulillah lah 5.45 pun ejah-ejah jalan sikit sampai juga. Walaupun hari Jumaat penghulu segala jam sampai juga lah. Memang jam teruk kan. Saya tahu dah hari Jumaat memang jangan cari nahas lah kalau nak datang Kelang insya-Allah hari Jumaat. Daripada Gombak memang cari penyakit. Tapi tak apalah, kita dah janji kan. Alhamdulillah. So maknanya kita orang beriman merancang, Allah turun macam-macam ujian. Nak tengok kita ni keluh kesah ke, atau kita ni boleh jadi hamba yang bersyukur. Sebab itu tuan-tuan, saya selalu sebut satu doa. Yang doa ni tuan-tuan tahu dah doa ni, baca, hafal. Cuma mungkin kita tak nampak perjalanan doa ni dari mana. Kisah ni, satu hari Nabi SAW kebetulan bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kebetulan Nabi jumpa sahabat dia nama Muaz bin Jabal. Apa Nabi buat? Yang pertama, Nabi pegang tangan Muaz. Nabi pegang tangan Muaz. Untungnya Muaz bin Jabal, bila Nabi jumpa dia, Nabi pegang tangan dia. Pasal apa untung? Pasal Nabi pernah bersabda, barang siapa yang kulitnya bersentuhan dengan kulitku, Allah mengharamkan neraka ke atasnya. Untung Muaz. Tangan Nabi yang bersih, yang putih, yang lembut, yang halus, yang wangi, pegang tangan dia. Kemudian Nabi cakap, sambil pegang tangan, Nabi kata, wahai Muaz, sesungguhnya aku kasih dan sayang kepada kamu. Aku kasih dan sayang pada kamu. Nabi kata begitu. Untung Muaz. Dalam Nabi pegang tangan, lepas tu Nabi isytihar pula sayang ke dia secara personally. Tak ramai sahabat Nabi yang boleh macam tu. Nabi jumpa personal cakap aku sayang pada kamu, tak ramai. Muaz dapat kelebihan. Jadi tuan-tuan, untung sahabat Nabi yang bernama Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Baik. Bila Nabi pegang tangan Muaz, Nabi kata aku sayang pada kamu. Muaz jawab balik, wahai Rasulullah, sesungguhnya demi Allah aku juga sayang kepada kamu, amat sayang pada kamu. Ini jiwa sahabat. Dengan Nabi ini jangan cakap apa. Memang mereka zahirkan kasih sayang yang tidak berbelah bagi. Lalu Nabi kata ke Muaz, sukakah kamu aku ajarkan sepotong doa yang elok kamu baca tiap-tiap kali selesai solat? Nabi ajarkan doa itu. Lalu Muaz kata, suka wahai Rasulullah, ajarkan aku doa itu. Lalu Nabi ajarkan sepotong doa yang biasa kita baca, Tok Imam baca, kita hafal. Doa ringkas. Nabi bersabda, bacalah olehmu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Semua orang hafal doa itu. Allahumma, wahai Tuhan kami, a'inni,
bantulah aku, tolonglah aku wahai Allah. Nabi ajar kita ada 3 benda dalam doa itu yang kita kena minta tolong dengan Allah. Lain pun Allah tolong, kan? Kita sampai malam ni pun Allah tolong. Kalau tak tolong, tak sampai. Allah tak izin, tak jadi. Memang benda ni semua Allah tolong. Tapi dalam doa ini Nabi fokus 3 benda tadi kena minta direct. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku ya Allah. Yang pertama, ala zikrika. Aku nak jadi hamba yang rajin berzikir. Nak jadi hamba yang rajin berzikir. Berzikir ini tuan-tuan, ibu-ibu, muslimin muslimat, berzikir ni amalan yang paling mudah dari sudut praktikalnya berbanding amalan-amalan yang lain. Dari sudut gerak kerjanya dia paling senang berbanding amalan lain, tapi dialah paling susah nak buat. Zikir banding dengan solat, solat payah lagi. Solat kena masuk waktu baru boleh solat. Zikir tak ada waktu, bila-bila boleh berzikir. Solat mesti ada wuduk. Zikir tak ada wuduk pun boleh. Solat menghadap kiblat. Zikir hadap ke mana pun tak apa. Solat tak boleh bergerak banyak, duduk setempat dalam saf. Zikir sambil berlari pun boleh, sambil bawa kereta pun boleh, sambil berenang pun boleh, sambil angkat sumpah pun boleh. Angkat sumpah boleh zikir, tak ada masalah. Sementara tunggu giliran nak angkat sumpah tu, zikir. Jadi tuan-tuan, zikir banding dengan puasa, puasa lagi susah. Zikir banding dengan haji, haji lagi susah. Untung orang haji tahun ni, jealous bukan jealous. Tahun ni Haji Akbar. Haji Akbar maksud dia wukuf itu jatuh pada hari Jumaat. Itu dia panggil Haji Akbar. Haji Akbar, Nabi kata pahalanya menyamai 70 kali buat haji. Tu syok. Last Haji Akbar sebelum ini 7 tahun yang lepas, 2007. Siapa yang pergi haji 2007 itu Haji Akbar. Jadi orang yang dapat pergi tahun ni tuan-tuan, seronok kita, seronok. Tapi belum pasti. Dengar laporan radio tadi, dah setakat hari ni dah 4 orang jemaah haji Malaysia mati. Menjelang wukuf lagi seminggu ni, 4 orang dah meninggal ni. Jadi tuan-tuan, untungnya mereka tahun ni sebab dapat Haji Akbar. Dan saya pasti ujian dia lagi hebat, lagi dahsyat. Ujian besar dia cuaca panas, 46 darjah Celsius. Panas tuan-tuan, jangan buat pasang. Anak murid saya pergi, dia kata Zuhur Ustaz, tak ada orang semayang dekat luar Masjidil Haram, dekat dataran tu tak ada. Biasa ada kan? Tak ada. Habis main mana? Masuk bawah Imperial, ekor bawah Zam-Zam Tower belakang tu, duduk semayang ramai-ramai. Tak berani semayang depan lantai luar Masjidil Haram tu, panas. Itu ujian. Kehadiran pasti akan 4-5 juta mesti. Harap dia mesti turun last minute sebab dia tahu Haji Akbar. Jadi tuan-tuan,
itu rezeki lah. Kawan kita, jiran adik-beradik kita yang boleh pergi haji tahun ni, seronok tuan. Kita dengar tu, ya Allah kan, seronok. Tapi rezeki mereka. Cuma yang kita tengok sehari dua ni timbul pula masalah dia. Orang yang tak pergi haji ni pula, dia berbalah pula hari apa nak puasa. Naik pula semangat nak puasa. Tu yang saya susah hati tengok tu. Dah berbalah-balah. Dia kata, saya pun sampai ke malam ni masih dapat soalan yang sama daripada orang yang berbeza. Dan macam-macam orang dah tanya soalan tu, kan? Soalan dia, kita sebenar-benarnya puasa wukuf tu hari apa? Sebab Saudi isytiharkan semalam hari Khamis 1 Zulhijjah. Malaysia isytiharkan hari ni 1 Zulhijjah, hari Jumaat. Macam mana boleh lain pula Ustaz? Tu jangan tanya saya. Saya bukan ahli falak. Sebab Saudi ni dia senang. Dia bukan macam Malaysia nak kena teropong, nak kena macam-macam. Saudi ni Arab Badui kata dia nampak anak bulan Zulkaidah, Zulhijjah, jalan. Dia macam tu je. Ada orang mengaku nampak, ada ke jadi je. Gembala kambing ke, gembala kerbau ke, gembala unta kat padang pasir tu, dia kata semalam petang nampak anak bulan Zulhijjah dah keluar. Jadi je 1 Zulhijjah. Dia gitu Saudi. Dia tak beria macam kita kan, teropong sampai tak nampak apa. Jadi sebab itu tuan-tuan, masalah dia 9 Zulhijjah di Saudi hari Jumaat, hari wukuf. 9 Zulhijjah kita hari Sabtu. Raya kita hari Ahad, 10 hari bulan Zulhijjah. Sekarang ni puasa sunat Arafah nak ikut yang mana satu? Ada yang kata dah wukufnya 9 Ustaz hari Jumaat, kita ambil lah Jumaat. Ada yang kata 9 hari bulan kita hari Sabtu, ikutlah hari Sabtu. Jadi saya pula nak kata suka hati tuan-tuan lah. Itu je lah jawapan. Tak payah serabut lah. Sebab ada pandangan yang kata, kita kalau tengok TV, saya pun refer pada ustaz-ustaz kita yang berautoriti. Dia kata hari Sabtu ikut tarikh kita 9 hari bulan. Ada ulama kata ikut hari wukuf di sana. Dan ada pula saya tanya satu sahabat ustaz ni, dia kata ikut sana lah sebab sini tak ada padang Arafah. Dia jawab gitu pula. Memanglah sini pada mula je, mana ada pada Arafah kat sini. Aku pun tahu jawapan tu kan. Jadi maknanya tuan, nak selamat hari Jumaat kita puasa, hari Sabtu pun kita puasa. Selamat tak payah riuh rendah dan keadaan. Nak selamat lagi hari Khamis puasa. Nampak Ustaz ni? Makin banyak pula hari ni. Tak, ini cerita nak selamat daripada khilafiyah tadi. Tapi dalam fiqah dia mudah. Kita nak pegang hak mana, kita pegang lah. Kita yakin, aku nak pegang hari wukuf tu juga 9 hari Jumaat, puasa hari Jumaat. Tapi dah 9 pula kat sini, dah hari Sabtu pula, ambil lah hari Sabtu. Nak selamat, Jumaat Sabtu. Nak comel, Khamis Jumaat Sabtu. Jangan terajak sampai Ahad pula. Nanti kena korban nanti. Ahad tak boleh puasa kan, haram puasa. Jadi maknanya tuan-tuan, kita usah pening berbadah-badah sampai tak bertegur siapa dia kerana puasa Arafah. Orang kat Arafah relax, kita kat sini pula berharga kan. Jadi maknanya tuan-tuan, zikir dengan ibadah-ibadah kita sebut tadi, zikirlah paling senang. Haji dengan tawaf, dengan sa'i, dengan melontar, dengan berebut, dengan kemah, dengan macam-macam. Berzikir ni senang, tapi susah nak buat. Duduk saja-saja boleh berzikir kan? Tak boleh. Payah nak keluar subhanallah walhamdulillah, susah. Sampai bagi-bagi nak keluar kalimah tu rasa macam payah kita. Sebab itu kena minta tolong
Allah bantu kita jadi hamba yang rajin berzikir. Yang kedua, wasyukrika. Ya Allah, tolonglah aku nak jadi hamba yang bersyukur. Ni kita bincang malam ni. Tak nak keluh kesah, tapi alhamdulillah, alhamdulillah, syukur saja. Dengan nikmat yang Allah beri, ujian yang Allah beri, apa juga Allah bagi, alhamdulillah. Allah lebih tahu, dia yang susun. Allah lebih tahu berbanding kita yang tak tahu apa benda. Kita hanya tahu bila diberitahu. Itu kita. Selagi orang tak beritahu tu, kita tak tahu benda. Selagi tak dimaklum, tuan-tuan tak tahu siapa esko yang baru. Dia ulang ayat tu daripada tadi. Yalah, sebab dapat 3 tu kan. 4-3-3 tu. Tapi tak apalah, daripada takdir lah. Jadi kita baca tu jangan keluh kesah. Kita akan belajar buat keluh kesah. 3, alhamdulillah. Daripada 2, tuan-tuan lagi lah keluh kesah kan. Yang lama punya tak naik pula kan. Tadi tak ada kan. Tak ada. Tak apalah, adil kemah tu, adil lah, Allah susun dah tu. Jadi maknanya tuan-tuan, apa saja kita syukuri. Allah bagi nikmat, alhamdulillah. Allah uji kita demam, alhamdulillah. Sakit sikit, alhamdulillah. Apa juga balik pada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini nak jadi orang bersyukur. Sebab tuan-tuan, ingat Allah dah janji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu rajin bersyukur, berterima kasih, Allah kata aku tambah lagi nikmat kepada kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu lawan, engkar, degil, tak dengar cakap, Allah kata ingat, azab aku pedih. Allah Ta'ala ni senang berkira, senang. Allah ni senang. Ikut cakap dia, syukur, dia bagi. Lawan, pergi masuk neraka. Mudah je Allah. Pasal apa Allah buat begitu Ustaz? Suka hati dia. Suka hati Allah lah dia nak buat ke mana pun. Pasal langit, bumi, bukit, bukau kita semua Allah punya. Langit, dunia, segala-galanya dia punya. Ikutlah dia nak atur macam mana. Dia nak susun ke mana, dia nak buat macam mana. Orang baik bagi pahala masuk syurga, orang jahat dosa masuk neraka. Suka hati dia. Saya sebut, saya pinjam perkataan suka hati supaya kita mudah nak faham. Bila saya kata suka hati Allah lah, maknanya tuan-tuan boleh faham. Ikut dia lah, dia nak buat ke mana pun. Tapi kadang-kadang bila sebut suka hati ni, nak bagi mudah, dah kali jadi susah. Ada tempat yang saya sebut gitu, lepas kuliah dia jumpa kita pula. Dia kata, minta maaf Ustaz, nak tegur sikit. Tadi Ustaz sebut suka hati Allah tu, dia kata Allah tak ada hati. Itu yang payah tu. Kita nak bagi senang, kita kata pinjam. Maksud suka hati itu bukan kita tahu Allah memang tak ada hati pun. Tapi dia kata Allah tak ada hati Ustaz. Memanglah saya kata, tapi saya sebut tu nak bagi orang faham. Tak apalah, saya maklum je, takut orang lain tak faham. Tapi dia tak faham. Jadi sebab itu tuan-tuan, tak apalah, orang tegur kita raih je lah kan. Jadi maknanya yang kedua tadi, kita kena minta pada Allah, tolonglah ya Allah, aku nak jadi hamba yang bersyukur, berterima kasih. Allah dah bagi nikmat bertimbun-timbun daripada lahir sampai malam. Allah bagi kita macam-macam. Tuan bayang, daripada kita perut ibu sampai malam ni, hitunglah nikmat Allah. Allah kata la tuhsuha. Kamu tak mampu, tak larat, tak terhitung nikmat Allah yang begitu hebat. Dah kalau macam tu tuan-tuan, dia bagi macam-macam pada kita, kita nak apa lagi? Takkan nak awat lagi.
Jadilah hamba yang baik, jadilah hamba yang berani, hamba yang beriman. Tu baru kita jadi izzah, ada kemuliaan. Tengok pasukan bola keranjang wanita Qatar kan, tarik diri daripada sukan Asia di Korea. Sebab tak benarkan mereka bermain dengan memakai hijab. Kalau nak main, kena tanggal tudung. Mungkin salam lah balik. Tarik diri. Takkan dia sebutir pinggan boleh bawa ke neraka besok kerana tanggalkan tudung dan sebagainya. Jadi mereka bertahan dan pertahankan maruah diri dan maruah agama. Tarik diri. Ini orang hebat. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita minta Allah jadikan kita hamba yang bersyukur. Sentiasa, ya Allah, terima kasih ya Allah, sentiasa Dia akan bagi. Lagi tuan-tuan cakap macam tu, lagi dia bagi. Lagi tuan-tuan praktikalkan kebaikan, lagi Allah akan bagi. Dan yang ketiga tuan-tuan, dalam doa tadi kita minta wa husni ibadati. Minta Allah Subhanahu wa ta'ala tolong kita supaya kita dapat mencantikkan lagi ibadah yang kita buat. Ibadah kita buat ni dah kemas elok sangat, tapi kita nak tengok mana-mana ada kelonggaran. Kadang-kadang skrunya longgar-longgar sikit. Kat situ nak betulkan balik. Kita semayang ada longgar dia, kadang-kadang terlewat, kadang bacaannya, kadang rukuknya, sujudnya, ada benda yang kita kena kemaskini balik. Jadi benda ni atas kita nak menilai dan nak tengok. Sebab tak ada siapa nak beritahu pada kita amalan kita buat tu betul tak betul, melainkan kita yang check sendiri. Jadi sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kena minta pertolongan Allah supaya ibadah kita buat ni jadi elok, jadi cantik, dan kita jadi hamba Allah yang rajin beribadah. Dan untuk melaksanakan tuntutan beribadah ni kena sabar banyak. Kena sabar banyak, kena syukur banyak, kena redha banyak-banyak. Jangan keluh kesah, jangan merungut, jangan apa, jangan. Sebab apa tuan-tuan? Kebaikan itu dia tidak akan datang dan mudah bergolek-golek begitu. Dia mesti ada cabaran besar, halangan-halangan yang mengakibatkan kita terpaksa hadapi. Dan saya paling takut, macam mana saya sebut di beberapa tempat sebelum ini, antara cabaran kita buat kebaikan pada hari ini ialah kita kadang-kala asyik memikirkan apa yang orang kata berbanding memikirkan apa yang Allah kata. Kadang-kadang kita sibuk dengan orang kata, sampai ibadah pun jadi tak tahuan. Sampai kerja apa pun kita buat dah jadi susah, sebab memikir saat lagi orang kata apa. Kita dapatkan jemputan kenduri kahwin, duduk kelam. Jemputan kenduri Noh di Kuala Pilah minggu besok hari Sabtu. Kita bincang suami isteri, macam mana ni bang, kawan kita hantar ni Kuala Pilah ni bang, jauh 9 negeri nak ditempuh. Jauh. Suami kata itulah, tak pergi sekarang orang kata apa pula. Itu masalah. Orang kata apa, tak pergi kau orang kata apa, ni menantu sulung, awak nak pertama gedebak-gedebuk, kawan balik, orang tak pergi, orang kata apa, orang kata apa, orang kata apa. Yang azan 5 waktu, Bilal panggil, Allah panggil, hayya ala salat, hayya ala falah, dia tak datang. Tak ada pula dia risau, Allah kata apa, dia tak datang pula. Yang kenduri bukan main dalam kabut. Jadi tuan-tuan, nak ngira orang kata ni tak payahlah tuan-tuan.
sampai ke mati orang kata. Ustaz takkan kuliah berapa kali? Orang kata. Tapi bukan tuan-tuan lah. Orang lain kan. Apa ustaz ni macam bagus sangat, kali tak datang bising pula kan. Orang kata. Saya kuliah Masjid Kota Damansara setiap bulan, bulan-bulanan 29 hari bulan. Masa Ramadan baru ni ada salah seorang jemaah tu datang masjid main tarawih naik kereta Ferrari. Orang kata orang kata lah. Yang kata yang sama main tarawih dengan dia tu, tu yang hebat tu. Alah, Pak Haji datang bawa Ferrari, tunjuk kaya tu. Orang kata. Tuan-tuan datang masjid surau naik kereta buruk. Orang kata tak? Ada hai naik kereta buruk lah pula kan, nak menunjuk ahli syurga sangat tu. Kan nak menunjuk zuhud dah tu, ahli syurga, ahli syurga. Datang jalan kaki. Orang kata juga. Kereta berlambat simpan kat rumah. Datang jalan kaki, kufur nikmat. Tak datang lagi kata. Rumah sejengkal haram, mata hidung tak nampak dia kata kan. Jadi tuan-tuan, apa pun orang kan kata. Saya kuliah Subang Jaya tuan. Subang Jaya Muslimat tak? Muslimat bawa kereta Porsche datang kuliah. Ustaz ni kereta buruk, dia bawa kereta Porsche. Orang kata bawa kereta mahal, parking dekat tepi. Ustaz, orang kata. Sebab saya dengar orang tu kata. Tu yang saya kata tu kan. Jadi tuan-tuan, manusia memang macam tu. Tuan-tuan buat korban. Habis dah? Tutup lah. Berapa satu bahagian? 500? 49. Oh kata. Asal tak 500? Orang kata. Kita letak 5,5, 600. Orang kata lah. Masjid 600. Letak murah 200 pun orang kata. Lembu ke ayam? Kan? Tak tahu nak letak berapa harga yang orang tak kata. Memang tak ada. Jadi tuan-tuan, lantaklah orang kata apa. Orang nak kata apa, lantak. Biarlah orang nak kata apa, tak luar pun kan. Biarlah orang nak kata. Tapi dah perangai manusia ni, dia memang macam tu. Tak payah cerita orang lain, kita sendiri. Berhenti noh depan traffic light, depan hospital Kelang, kat masjid lipat kacang tu kan, depan hospital traffic light. Kita berhenti lampu merah. Kereta kita nombor 2. Depan kita ada satu kereta color pink, driver lelaki. Tuan-tuan duduk belakang dia. Kata tak? Tak usah tipu lah. Memang kata apa kereta pink. Orang tu tak ada apa-apa pun. Dia duduk, dia dalam kereta kan. Contoh tak ada kena mengenai dengan tuan-tuan ni, contoh dia kan. Tak ada salah, kita pink, kita minat. Sekati kita ni langsir pink, tak ada hal. Contohnya yang gelap yang macam risau saya. Jadi maknanya tuan-tuan, kita apa benda pun orang akan kata juga. Kan? Jadi sebab itu orang kata dia punya pasal. Hantar dia. Kita nak apa buat ni, Allah kata apa, Allah kata apa, Allah kata apa. Orang kata dia punya pasal. Kecuali kalau dia kata dalam bentuk nasihat, tak apa, kita dengar lah kan. Tapi kalau mengata jenis-jenis macam tadi tu, lantak. Kita nak ambil kira Allah kata, bukan orang kan. Allah kata apa, aku buat ni, Allah kata apa, aku buat ni, Allah kata apa. Yang tu dulu. Jadi sebab itu tuan-tuan, itu 3 benda yang Nabi ajar Muaz bin Jabal, doanya, dan diajar sekaligus kepada kita. Baik, akhir sekali tuan-tuan, saya nak habiskan dengan firman Allah. Surah Al-Ma'arij ayat 20, 21, 22, 23.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Iza massahu syarru jazu'a wa iza massahul khairu manu'a illal musallin allazina hum ala salatihim daimun." Apabila ia ditimpa susah, ia berkeluh kesah. Ini perangai orang munafik. Bila ditimpa susah, dia resah, gelisah. Bila dapat kebaikan, ia amat kikir, kedekut. Tak, dapat duit sikit, kedekut. Kedekut ni orang munafik. Kecuali kata Allah, orang-orang yang mendirikan solat, yang sentiasa dalam solat, jaga solat, ini orang Islam. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara penting yang kita mesti faham dalam perjalanan hidup kita hari ini, supaya apa saja yang kita buat tidak akan tersasar daripada jalan yang sepatutnya. Oleh kerana itu tuan-tuan, ambillah semangat pengorbanan yang dijalankan oleh Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, Siti Hajar, dan ramai lagi mereka yang terlibat secara langsung dengan pengorbanan ini. Kita kena ambil semangat mereka. Nak dapat sesuatu, kita terpaksa berkorban. Kita nak dapat ilmu malam ni, kita terpaksa berkorban masa, berkorban hujung minggu kita, berkorban duit, dan apa juga nak bolehkan satu benda. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian, bagaimana yang saya nyatakan tadi, Isyak saya akan berhenti. InsyaAllah ada rezeki kita sambung bulan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai kesimpulan terakhir, yang pertama sekali tuan-tuan, kita buat apa juga adalah mengambil kira apa yang Allah kata. Yang kedua, teruskan mengaji kuliah secara istiqamah. Dan saya tengok tuan-tuan memang istiqamah sejak dulu, rajin mengaji sejak saya beberapa tahun datang ke sini dulu, kan? Daripada tajuk pertama ni nak tajuk 41. Berapa tahun saya tak tahulah, kan? Sebab banyak tak datang tu, jadi lama tu. Jadi tuan-tuan, istiqamahnya tuan-tuan, alhamdulillah terus menerus. Macam mana istiqamahnya juga, setiap kali saya datang, tuan-tuan bagi air kosong, tak pernah naik fresh orange. Walaupun saya dah masukkan gambar fresh orange dalam Facebook. Bukti, saya bagi bukti. Saya bukan cakap kosong, kan? Saya bagi bukti ada kuliah yang letak fresh orange. Tapi kuliah zuhur, kuliah maghrib tak payahlah. Tak jus mangga pun okey dah. Jadi tuan-tuan, wallahu alam, terima kasih. Dan sebelum saya akhirkan majlis pada malam ini, ada sedikitlah perkongsian. Yang pertama, saya bawa jualan malam ni, dia dalam botol ni, yang mungkin tuan-tuan pernah tengok, pernah belilah, tak apalah, saya kongsi saja. Kapsul minyak habatus sauda campur dengan minyak zaitun. Maknanya dalam satu botol ni, setiap kapsul tu ada minyak habatus sauda campur minyak zaitun. 2 in 1. Tengok bila saya jual yang ini, dia tanya pula, sauda saja tak ada. Tak boleh cakap apa-apa, dia diam, sabar saja. Yang ada 2, dia tanya 1. Bila kita jual asing-asing macam tu, tak ada ke yang 2 in 1? Kena sabar. Customer is always right. Right sangat lah gitu kan. Jadi kena sabar. Jadi yang ini 2 in 1. Jangan tanya dah asing-asing ke tak ada. Saya jual yang ini. Saya jual yang ini saja. Jadi tuan-tuan, sedikit testimoni yang saya dah dapat. Pertama, untuk saya sendiri, tenaga.
Maknanya dia support kita punya tenaga. Lesu-lesu, lemah-lemah, semua lemah gemalai ni semua hilang. Dia support tenaga. Kemudian yang kedua, memudahkan kita melancarkan buang air. Sebab saya dapat last week satu pakcik, dia susah buang air besar, buasi, berdarah. Lepas dia makan seminggu, alhamdulillah susut dah buasi dia, maknanya darah pun dah tak ada. Pakcik dia pula lagi hebat, kencing berdarah. Tak tahulah masalah kat mana, tapi lepas seminggu alhamdulillah beransur. Dan lain-lain yang kita dapat setakat ni, dipanggil apa tu, migraine. Selangor sebelum ni migraine teruk dah, tapi dah okey sikit lah. Sejak agak sumpah 2-3 hari lepas tu dah okey. Migraine, lepas tu semput, lelah, restung, batu karang pun kita ada testimoni. Kemudian yang lain tu jantung, kencing manis, darah tinggi, kanser, denggi, kolesterol. Dan ada kes di Gombak saya dapat direct, orang tua lah, orang tak pemuda, sakit lutut. Alhamdulillah lepas makan berapa hari beransur sakit lutut tu nampak pengurangan. Semua yang saya cerita tadi biiznillah, dengan izin Allah. Bukan sebab benda Allah ni kita ikhtiar saja tuan. Walaupun kita tahu dia makanan sunnah kan, atau saudak dengan minyak zaitun, tapi kita ikhtiar, Allah izin insya-Allah. Jadi sebotol ni 210 biji. Bawa tenang. Bukan 200 biji kan, 210 biji. Harga dia RM70. 210 biji, RM70, grade A. Grade A ni, kalau tuan-tuan Google, tengok grade A, 200 biji ke atas, boleh dapat RM70. Tuan cari kalau boleh dapat lah Tapi biasanya dia akan keluar harga yang atas RM70. Jadi kita boleh dapat RM70 ni, kira pada saya murah lah, 210 biji. Sehari 4 biji, 2 pagi 2 malam, 2 pagi 2 malam, sebulan 120 biji. Yang ini ada 210 biji. Maknanya boleh tahan sebulan setengah lah. Kalau beli makan 4 biji sehari. Kalau beli tak makan 10 tahun. Dia tahan lebih lama. Jadi tak payah beli lah kalau tak makan kan. Kena beli. Baik, itu satu, harga RM70. Yang kedua, yang flyers ni nanti tuan-tuan boleh ambil. Flyers ni ada kelebihan Abdul Saudak, zaitun, dan dia ada madu. Madu ni madu Yaman. Madu Yaman ni memang mahal. Madu Yaman ni tuan-tuan, kita bawa masuk juga grade A yang ada sertifikat dan disahkan oleh 3 makmal. 2 di Yaman yang ambil madu yang kita ambil ini daripada lembah Hadraul Maut di Yaman, dan satu lagi di KLIA Health Center, Pusat Kesihatan KLIA. Sebab apa pergi KLIA pula? Sebab kita bawa masuk dengan kapal terbang. Madu ni bawa naik flight dengan kapal terbang. Sebab kita jaga kualiti. Gambar yang tuan-tuan tengok ni serupa dengan madu yang ada kat luar sana. Kotak dia cantik, tapi kita nak pakai madu tu bukan kotak. Cuma design dia by Sirim. Sirim yang design kotak, gambar, cop. Harga di kotak pun Sirim yang letak 400. Sirim letak, saya tak jual 400 kan, saya jual 330. Jadi dua benda ni kalau tuan-tuan nak, ambil lah. Kalau ada duit, bayar cash. Kalau tak ada, hutang. Buku hutang disediakan. Tak sungguh memang saya bawa buku hutang, sebab orang tak bawa dia banyak. Duit banyak tapi tak bawa banyak ke semua. Ayat tu kena elok sikit. Tapi saya rasa dah gaji ni cash lah. Sebab kalau hutang lambat bayar, dia lambat bayar. Kaedah ni memang melawan. Jadi nanti tuan tengok, kalau rasa nak beli, tak beli pun tak ada masalah. Beli sebab memang nak.
dengar baik-baik, beli sebab memang nak benda ni. Bukan kesian aku tengok muka ustaz, bila cerita tak siapa ni. Tak payah kesian tak. Nak beli, tak beli tak apa. Beli sebab memang kita nak cuba. Kan? Mana tahu Allah bagi rezeki kat sini pula kita dapat kebaikan dia kan. Itu satu. Kemudian yang lain tu ada tepung. Tepung ni kita ambil daripada jauh tuan, Besut, Terengganu. Ada adik ipar saya, orang kampung situ yang buat tepung untuk buat macam udang goreng tepung, soto goreng tepung. Tapi sedap, dengan syarat letak sotong.